Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'in والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صدق الله العظيم. Ayat 14 sampai 17 surah Al-Mulk. Bahagia Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk. Yang kita akan bincang kenaan dengan ayat 14, kita ulang sikit, 15 dan sampailah 17 insya-Allah kalau sempat. Allah sebut dalam ayat yang ke-14,
Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui? Ya'lamu, mana mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala makhluk, semua makhluk, sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya. Wa huwal latiful khabir, dan juga dialah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Al-khabir maknanya mendalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dalam ayat ni Allah sebut ya'lamu, ala ya'lamu. Apakah tidak mengetahui, ataupun apakah tidakkah Allah menciptakan segala makhluk itu? Tahu. Ya'lamu, mengetahui segala-galanya. Mana? Mengetahui segala-gala yang Allah ciptakan. Wa huwal latiful khabir, dialah yang maha halus. Halus apa? Halus pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ni cerita berkenaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut wa asirru qawlakum, sebelum tu aw jaharu bih, bisiklah, cakaplah pelan-pelan ataupun cakap kuat-kuat pun Allah Subhanahu wa ta'ala suruh, perintah, bisik ataupun cakap kuat-kuat. Wa asirru qawlakum, perkataan-perkataan kamu bisik, ataupun kamu jahar, ataupun kamu kuat suaranya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang berada dalam hati, dalam dada kamu. Alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu, kata Allah, tidakkah kamu tahu bahawa Allah itu menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya. Wa huwal latiful khabir, dialah yang maha halus pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Allah memperhalusi segalanya, daripada benda yang besar sampai perkara yang kecil yang tak nampak, kita tak nampak. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah satu pertanyaan yang beri kesedaran kepada kita manusia, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisik, kalau kita bersuara nyaring sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengetahui, tahu segalanya. Bisik ke, cakap deras ke, Allah tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk itu, Allah tanya, tak tahu ke awak? Allah tak tahu ke apa yang kamu cakap, apa yang kamu perkatakan? Maka semuanya Allah tahu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta yang disangka tidak akan mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya, keadaan makhluknya? Allah tu pertanyaan. Padahal kata Allah, wa huwal latiful khabir, dialah Allah maha halus, lagi maha mengerti ataupun maha mendalam ilmu pengetahuannya. Maka untuk kita rasa bagaimana hikmah yang terkandung dalam ayat ini, maka kita kena tambah ilmu kita. Kita kaji tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekeliling kita. Seluruh apa yang Allah cipta ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama,
Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangannya kekuasaan, di tangannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, menguasai setiap sesuatu. Ayat pertamanya jelas dah, Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Mana setiap sesuatu? Semua perkara yang ada di atas muka bumi, yang ada di langit, dan segala-galanya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tahu, Allah menguasai. Muslimin dan muslimat terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah cipta ketentuannya, peraturannya yang tersendiri, yang tidak pernah berselisih antara satu sama lain. Makhluk-makhluk Allah, planet-planet, tak pernah berselisih. Allah atur elok. Yang tu kata latiful khabir tu, latif tu, halusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya telitinya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mentadbir sekalian alam tu. Cakrawala, apa lagi tuan-tuan, manusia, makhluk yang lain, termasuk semut yang melata, kecil tak nampak, tapi Allah atur dia jalan elok. Ada makanan, ada minuman, ada hati, ada jantung. Walaupun ulat yang kecil, semut yang kecil, nyamuk yang kecil. Anda kata maha halus, wa huwal latiful khabir, dan mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala tu amat mendalam ilmu pengetahuannya. Kita makhluk manusia, kalaulah seseorang, contoh seorang bapa dia kahwin dengan seorang perempuan, dapat anak. Orang dulu dapat anak ramai, 10 orang, 7 hingga 10 orang. Ada pak saudara pupu saya, anak dia 16 orang, satu ibu, 16 orang. 16 orang anak. 16 orang anak tu boleh bilang, boleh tahu lagi nama anak-anak. Mai cucu 30 orang cucu, nak tahu seorang-seorang nama anak, boleh tak? Cucu dah payah lah, tak ingat. Nah, kadang-kadang tak ingat nama cucu. Tanya cucu nombor berapa ni? Cucu ke 30. Kadang-kadang cucu dia sampai 40. Ustaz Razak 48 cucu ke 48 baru ni dah dapat. Cucu ayah saya dah cuek dah. Cucu ayah saya dah dapat cucu. Mana saya dah ada cicit menekan. Tak tahu anak menekan ni pun tak kenal kita. Ramai cucu menekan lagi tak kenal. Cucu sendiri pun kadang-kadang tak ingat nama. Tu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai binatang yang kecil, yang halus, ulat dalam batu pun ada hati, ada jantungnya. Bukan kata gajah yang ada hati, ada jantung, ada hati, kan? Kita sampai ulat yang kecil, nyamuk yang kecil, ada dia punya nadi, ada jantung dia. Allah buat teliti. Mana tu je kata maha halus Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal latiful khabir. Allah buat, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan apa saja makhluknya ikut kesesuaian iklimnya. Penguin yang ada di kutub utara selatan, yang duduk di tempat salji, dingin, kedinginannya Allah ciptakan, mereka boleh duduk, boleh hidup dengan ketentuan yang tertentu. Binatang-binatang yang hidup di kutub-kutub yang ada salji, Allah ciptakan. Maknanya Allah itu maha halus, wa huwal latiful khabir. Itu ayat. Kemudian Allah sambung,
huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu. Allah jadikan bumi ini untuk siapa? Untuk kita. Lakum. Huwallazi ja'ala lakumul ard. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu. Kamu siapa? Manusia, kita. Apa sifat bumi? Zalula. Sifat bumi ialah tunduk. Dia zalula, dia rendah, merendahkan dirinya kepada manusia. Ikut apa saja manusia nak buat atas dia tak kata apa. Nak pun dah, nak korek terang mana, nak berdiri bangunan terang mana, nak peruntuh berapa nama bukit macam mana nak, dia tak kata apa. Zalula, sifat bumi ini dia merendahkan diri kepada manusia. Tu kalau orang yang rasa besar diri, kadang-kadang dia rasa dia bangga dengan jawatan dia, dengan kekuasaan yang dia ada, dia boleh buat apa saja atas dunia ni, dan atas muka bumi ni. Bumi buat tak tahu nanti dia akan masuk dalam kubur. Ni kata surah Al-Mulk ini, dia akan bantu orang dalam kubur kalau sentiasa baca dan beramal dengan surah ni. Orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang besar diri atas dunia, masuk dalam kubur, bumi akan bagi balasan kat dia. Atas dunia dia tak kata apa, buatlah nak buat apa pun. Masuk dalam kubur, masuk dalam perut aku, hang tahu. Ni bumi. Tapi orang yang beramal, orang yang membaca tiap-tiap malam, baca surah Al-Mulk, Nabi syorkan, Nabi bagi tahu, Nabi galakkan kepada kita suruh baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Baca tiap-tiap malam. Pasal apa? Surah Al-Mulk ini akan tolong kita dalam kubur. Ini sifat bumi, dia zalula, dia tunduk, rendah di bawah tapak kaki manusia. Manusia duk injak dia tak kata apa. Walaupun bumi itu nampak tinggi, kita naik atas bukit tu, mana bukit tu di bawah tapak kaki manusia. Orang buat apa atas bukit, korek apa, buat bangunan, buat istana, buat apa atas bukit, dia tak kata apa. Tapi dia ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, huwallazi ja'ala lakumul arda dhulula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Famshu, berjalanlah, berjalanlah di atas muka bumi, merata ceruk pi. Fi manakibiha, pi mana-mana yang nak pi. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa? Tengok pemandangan, tengok kekuasaan, cari rezeki. Wa kulu min rizqi, makanlah dengan rezeki yang ada, yang Allah bagi kepada kita di atas muka bumi ini. Hasil bumi ini kita makan, kita cari, kita makan untuk kita survive hidup kita, untuk kita hidup kelangsungan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Inilah jalan kata cakap, kajilah apa yang kamu nak kaji, buatlah apa yang kamu nak buat. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaihin nusyur. Ni poin dalam ayat ini ialah apa dia? Kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur. Nak buat apa, buatlah. Tapi kamu kena ingat, kamu bukan hanya hidup di atas dunia, bukan hanya hidup di atas bumi ini.
Tapi kalau kamu kena ingat kehidupan selepas kamu kembali kepada Allah, kehidupan selepas itu, selepas kematian, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah kita menikmati apa sahaja di atas muka bumi ini. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua orang ingat ni, dia buatlah apa yang dia nak buat, kan? Moden terang mana pun, teknologi yang hebat maju terang mana pun, dia fikir apa? Kalau orang yang fikir wa ilaihin nusyur, maka dia akan fikir apa? Dalam ingatan dia buat untuk kemajuan dia di akhirat, kemajuan dia selepas mati. Dia buat apa jawatan di atas dunia, apa tugasan di atas muka bumi ini, semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bawa apa yang dia buat atas dunia tu, nak bawa api bentang depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita buat atas dunia ni, kita akan dibentangkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kata, apa saja yang kita buat, wa ilaihin nusyur, kena ingat yang tu, kepadanya kita akan kembali. Mana apa? Semua apa yang kita buat akan dibentang depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawatan yang kita ada dibentang depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pinak yang kita ada dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok kita kena jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta benda yang kita ada, kita kena jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita ingat hal tu, kita buat benda yang betul, benda yang baik. Walaupun teknologi ni maju terang mana pun, kita guna teknologi itu untuk kehidupan kita di alam yang kedua yang kita akan pindah, alam ketiga, alam akhirat. Ingat yang tu, kita akan pulang, kita akan kembali kepadanya lah, kita pulang. Ni yang ayat ni yang mesti diingat. Itu sebab Allah sebut wallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Bumi ni untuk kamu. Allah jadikan bumi ni untuk apa? Itu kata bumi dunia ini dicipta untuk siapa? Untuk manusia. Bumi ataupun dunia dicipta untuk manusia. Manusia dicipta untuk apa? Untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kena faham itu. Dunia dicipta untuk manusia, tetapi manusia dicipta untuk akhirat. Nanti faham? Wa ilaihin nusyur. Tu yang poin yang penting. Nak buat apa buat, tapi ingat akhirat. Ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita buat semua akan dibentang di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kata Allah, kamu sesungguhnya kamu akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan di hari esok ni, hari kiamat esok. Apa saja nikmat yang Allah bagi kat kita akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita guna nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaiknya. Ada orang ahli pemikiran, ahli fikir, dia fikir apa? Fikir apa yang akan terjadi esok 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, 300 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan. Orang cemas apa yang akan terjadi, apa yang akan dipikirkan. Tu dia, nama dia satu ilmu yang timbul, ilmu apa? Futurologi. Futurologi ni fikir, orang yang fikir, dia fikir apa yang akan terjadi ke depan, kan? Cemas kepadatan penduduk dunia, udara yang rosak, yang kotor, hakisan laut terjejah, ikan-ikan berkurangan dan sebagainya.
Fikir orang yang fikir dunia saja, maka dia cemas hidup atas dunia. Apa akan jadi lepas ni? Tapi kalau orang yang fikir wa ilaihin nusyur, dalam pemikiran, dalam ingatan dia ada satu hari dia akan dibangkitkan, akan dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dia tenang. Dia tak fikir, dia fikir apa? Untuk akhirat. Dia Allah jadikan dunia, maka dia buatlah. Nanti dunia ni memang akan binasa juga. Dunia ni akan binasa. Lepas ayat ni Allah cerita, Allah tanya kita pula. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 dia Allah tanya pula. Ke-17 lagi. Berkenaan dengan langit. Maka orang yang pemikirannya yang disebut kata hamka, orang yang ada di pemikiran dia wa ilaihin nusyur, ini poin yang paling penting dalam ayat ini. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu Allah sebut dunia, bumi jadi untuk kamu, pergi berjalan, makan apa yang Allah bagi rezeki, usahalah. Kamu usaha, kamu dapat. Buatlah apa yang kamu nak buat, dapat apa yang kamu usahakan tu. Kalau kamu tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kamu, dengan titik peluh kamu yang buat, dan cari rezeki, makan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak hujung tu yang paling penting, kata hamka. Yang paling penting cuma ayat ini, wa ilaihin nusyur. Kalau ingat ayat ini, kamu akan buat semuanya untuk akhirat, untuk dipersembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja apa pun, tanggungjawab kita nanti kita akan persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita ingat itu, maka kita tidak akan menyeleweng. Kita tidak akan buat benda yang salah. Kalau salah, perbetulkan perkara yang salah yang telah kita buat. Kenapa? Sebab kita ingat wa ilaihin nusyur, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sambung, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ayat 16. Patutkah kamu rasa aman? A'amintum, mana? Patutkah kamu rasa aman? Man fis sama, kamu tak takutkah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pusat pemerintahannya di langit? Pusat pemerintahan di langit, itu tafsir dia, tafsiran dia. Pusat pemerintahan Allah ni, bukan Allah di langit. Man fis sama, kita sebut ada orang, ada kata dia yang di langit. Dia yang di langit apa? Pusat pemerintahan Allah Subhanahu wa taala itu di langit. Man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Satu hari nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yakhsifa bikumul ard, menunggang balikkan bumi, menimbus kamu. Bumi ini akan tungging terbalik, tertimbus. Man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur, bergegarlah bumi ini dengan serta-merta, lenyap di bawah bumi. Itu bertanda apa? Hari kiamat berlaku. Maksudnya, tidakkah kita fikir agak-agak bahawa Allah Subhanahu wa taala yang pusat pemerintahannya di langit, di Arasy, adalah yang menjamin keamanan kamu di atas bumi ini. Mana bahawa jangan lupa, kamu di atas bumi ini, di atas bumi ini ada pemerintahan, ada raja, ada orang, ada kuasa yang sedang memerhati kamu. Kamu tak boleh buat ikut suka atas bumi, atas muka bumi ini. Pasal apa? Pasal ada Allah Subhanahu wa taala
yang sedang memerhati kamu. Ada pengawas yang sedang mencatat apa yang kamu buat, apa yang kamu cakap. Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada para malaikat, kan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak akan keluar daripada lafaz, kalam, perkataan, cakap apa saja kecuali akan dicatat oleh raqib dan atid. Ada pengawasan. Jadi kamu tidak boleh rasa seronok sangat duduk atas bumi ni. Jangan rasa bebas sangat nak buat apa pun tak apa. Tak. Ada pengawasan. Sebab apa? Sebab nanti bumi ni boleh telan kamu, kata Allah. Yakhsifa bikumul ard. Kekuasaan yang berpusat di langit, dia akan membolak-balik, menggoncang bumi ini. Maka bila bumi tergoncang, kamu akan lenyap, terus masuk dalam, ditelan. Maka kamu kena ingat, jangan yakin sangat dengan keamanan, seronok atas dunia sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu. Seluruh ayat ini bagi ingat kepada kita hidup atas dunia ini dalam keadaan aman, tidak ada gangguan apa-apa, kerana jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin, Allah yang jaga. Tapi satu hari Allah akan goncang. Yakhsifa ni maksud congkeh bumi ni, terbalik kan. Boleh buat. Tengok laut mati, apa jadi? Oh, terbalikkan bumi. Pasal apa? Pasal ingkar perintah Allah, tak ikut arahan Allah. Dia buat perkara yang di luar fitrah manusia biasa, kan? Perkara yang di luar tabi'i. Dan lelaki sama lelaki sejenis, suka sama suka, suka yang sejenis, luar tabi'i. Ingat, esok Allah kata yakhsifa bikumul ardh, nak congkeh, maka lenyap dia, ditelan bumi. Jangan buat perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah goncang, habis kita. Kemudian ayat yang ke-17 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu rasa aman? Allah tanya lagi. Mana? Daripada ayat yang ke-13, ayat 14, ala ya'lamu tu, sampai ayat yang ke-17 ni yang kita baca malam ni, semua pertanyaan. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Patutkah kamu rasa aman? Yang ni tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berpusat pemerintahannya di langit. Ay yursila alaikum hasiba, dia menghantar kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Allah boleh hantar hujan batu dengan ribut, dengan hujan batu. Boleh tak Allah hantar? Boleh. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi amaran. Ni amaran yang Allah bagi kita sebenarnya ni, amaran yang sedang kita lalui. Amaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Allah hantar mai COVID-19 ni, COVID-19.
Ini amaran, teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia keseluruhannya, seluruh dunia manusia takut dengan COVID-19. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh hantar COVID-19 ni. Allah kata Allah boleh hantar. Kamu dah rasa aman, seronok, boleh buat kerja apa semua, tapi ingat, Allah boleh hantar ayyursila alaikum hasiba, boleh hantar angin yang kuat, ribut yang kuat kepada kamu dengan hujan batu. Fasata'lamuna kaifa nazir, kamu akan tahu. Lepas tu kamu akan sedar. Ini amaran, buruknya amaran yang Allah bagi, teguran yang Allah bagi. Ini Allah hentak COVID, benda yang kita tak nampak, virus tu kita tak nampak, tiba-tiba ada, tiba-tiba mai. Balik rumah tak ada apa pun, tapi pergi pejabat, ada kontak, ada kawan yang kena. Esok kawan, pihak KKM telefon, mai swab ada pula negatif, positif pula. Tak ada pun gejala, tak ada apa pun. Dan kita risau, takut. Lalu kita dalam keadaan berjaga-jaga. Itu sebab dia buat PKP, lepas tu patah balik PKPB. Bersyarat nak semayang kena duduk, tak boleh rapat-rapat, nak bersalaman tak boleh. Ni normal baru. Tak boleh nak buat benda yang kita biasa buat, kan? Maka kita terpaksa ikut SOP yang ada. SOP yang kita kena ikut ini tidak selesa bagi kita, bagi orang yang dah biasa sembahyang jemaah. Selesa tak kita duduk sembahyang lagu ni? Tak selesa. Tapi nak buat macam mana? Kena ikut SOP tu. Kita jumpa dengan sahabat, dengan kawan kita, selalu kita salam, tiba-tiba tak boleh nak salam, tak boleh nak berpeluk, tak boleh nak cakap dekat-dekat. Ini satu teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak selesa hidup kita. Tapi bagi orang yang dah selesa, yang dia buat tak apa, okey, normal, okey, dia tak rasa ini adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak rasa ini adalah satu bala, satu amarah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas tangan-tangan manusia yang melakukan kerosakan. Dia tak muhasabah, mungkin aku yang silap, maka Allah turun bala ni. Maka kita pakat muhasabah, pakat istighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebab kita Allah turun bala, kita tak tahu. Zaman Nabi Musa alaihi salam, itu sebab disyorkan oleh Tuan Syekh Zainul Asri, dia suruh buat satu munajat perdana, minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa zaman Nabi Musa, satu masa zaman Nabi Musa alaihi salam, hujan tak turun, kering kontang bumi, habis binatang-binatang mati, makanan kekurangan tak ada. Maka dihimpun semua manusia pada masa itu, umat Nabi Musa alaihi salam buat satu munajat perdana, istighfar, minta doa. Maka Nabi Musa minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut, aku tidak akan makbulkan doa kamu semua selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dalam kumpulan kamu tidak bertaubat, dia ada dosa tapi dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa pun munajat
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan dia menggigil, dia bertaubat kepada Allah, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia minta jangan buka aib dia. Maka selepas itu Allah turunkan hujan. Nabi Musa tanya Allah, siapa, tunjukkan kepada aku kat hamba kat saat dekat aku, siapa yang di antara umat ni yang seorang ni dosa yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak bagi tahu. Allah tabat Nabi Musa alaihi salam pasal apa? Allah jaga aib dia. Dia bertaubat, minta ampun, lalu turunlah hujan. Suburlah bumi balik. Maka syur kepada pihak berkuasa, buat satu munajat perdana, kempen dalam TV, bukan buat benda-benda lara dalam TV. Kita bantah benda lara, berjoget, berlambak dan sebagainya, yang lara, yang tidak faedah, yang menjolak mata, yang boleh mendatangkan dosa dan murka Allah. Dalam murka Allah nak cari murka lagi, kan? Orang dah habaq bersuara tak faham juga, tak tahulah nak kata macam mana, kan? Padahal kita ada kuasa, tapi tak boleh nak laksanakan kekuasaan itu. Tak boleh nak berdakwah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, Allah sebut, amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Allah bagi peringatan. Kamu apakah kamu rasa aman, sentosa, seronok dengan apa sahaja yang kamu buat, tapi kamu ingat yang berpusat di langit, pemerintahan yang berpusat di langit, mengirimkan badai, mengirimkan ribut dan sebagainya, angin taufan, untuk mencelakakan penduduk bumi. Dan tapi fasata'lamuna kaifa nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan tahu betapa akibatnya peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, amaran Allah Subhanahu wa taala ini. Bumi, langit yang tenang yang kita tengok, awan yang jernih berjalan, tengok-tengok tiba-tiba mai hujan batu, tak sedap, kita tak tahu. Angin yang hembus sepoi-sepoi, tiba-tiba dia mai ribut. Kata tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala boleh berubah tiba-tiba dengan sekelip mata. Allah hantar halilintar, habis. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah yang terjadi. Sebelum ni kita baca Yasin, kita baca tafsir Yasin, bercerita begitu juga. Allah hantar angin, Allah hantar tentera Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berlayar di lautan, angin ribut mai, habis, tenggelam kapal, karam habis kapal di laut. Pasal apa? Tentera Allah Subhanahu wa taala. Kita, Allah sebut famshu fi manakib, pilah mana pun dalam laut, di darat dan sebagainya, dan udara. Tapi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam ayat ini. Satu ayat saya baca, ayat 18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya orang-orang kafir ataupun orang-orang yang ingkar, yang terdahulu, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa kana nakir, demikian itu perhatikanlah, kata Allah, bagaimana buruknya kesan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala.
hebatnya ancaman, hebatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kira kaum musyrikin yang telah mendustakan seruan yang dibawa oleh Nabi SAW masa waktu surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Nabi Muhammad SAW, zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum nabi-nabi yang terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya, maka orang sebelum ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala bencana kepada mereka. Allah bagi amaran kepada umat Rasulullah SAW, umat Nabi SAW. Fakaifa kana nakir. Hebatnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab mereka mendustakan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beberapa ayat yang kita baca malam ini mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita. InsyaAllah kita amalkan surah ini, baca setiap malam. Setiap malam sebelum tidur, kalau boleh kita baca setiap malam, InsyaAllah. Saya nak ajak tuan-tuan baca malam ni, boleh? Sebelum kita berhenti, sebelum kita habiskan kuliah pada malam ini, sebelum saya berhenti, kita baca surah ini, surah Al-Mulk, 30 ayat saja, InsyaAllah. Sama-sama kita baca. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إن كل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافر عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita insya-Allah dan Allah memberkati perjumpaan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala wabak dan bala daripada muka bumi ini. Insya-Allah Allah menurunkan rahmat kepada kita dengan kita mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah akan angkat semuanya. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa, tersilap kata, tersinggung perasaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan dosa kita semua. Saya ada bawa murtabak sikit tak banyak di motor saya lagi. Tuan-tuan boleh kalau berminat lah murtabak Sungai Dua saya dah jual tu. Dan juga kalender sekolah lagi saya bagi seorang satu lah. Kalender tu lupa masuk saat ni. InsyaAllah wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.